Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Hari ini petang Jumaat yang sangat mulia. Seperti biasa 5 hingga 6 petang kita bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3 bersama dengan program Suka Ramai anda yang diminati oleh anda, rancangan Al-Kuliah yang memaparkan, membincangkan informasi, isu-isu yang berkaitan dengan keislaman kita dan juga apa-apa isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Apa pun tuan-tuan perempuan, pada petang ini kita memilih satu topik yang cukup hebat, cukup menarik, yang memang kadang-kadang orang kata apa, hari-hari kita melalui topik ini. Biasa kita dengar kan, baik sangka, jangan buruk sangka, kena baik sangka. Itulah topik kita, baik sangka ataupun sangka baik. Dan dalam konteks kita nak bincang dalam perhubungan suami isteri, pasangan kita dan rumah tangga kita. Apapun bersama saya dalam studio ini, saya tidak kosongan ramai satu rombongan bas daripada mana ya? Ahli Karyah Masjid Jamik Kampung Kuala Medang, Lepih Pahang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oh, orang Lepih masuk TV hari ini. Petang ni secara langsung. Satu dunia tengok. Alhamdulillah. Dan bersama kami pada petang ini perempuan yang akan mengupas tajuk ini baik sangka, iaitu yang bahagia Ustaz Fahrul Muhammad Joy, pendakwah dan penulis buku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke Al-Kuliah. Ini kali pertama Ustaz kan? Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Kali pertama dan seterusnya insya-Allah kita akan jemput Ustaz. Ustaz, kita ini kita baik sangka saya. Insya-Allah. Jangan sebab kami tak jemput dulu kan, baik buruk sangka pula. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda sudah bersedia dengan pen, dengan kertas, kita mulakan bicara Al-Kuliah pada petang ini dengan satu soalan Ustaz. Ya. Kita ni kena baik sangka dengan Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi penyakit kat kita. Yeah. Kita rasa, Allah, Tuhan benci aku ke, Tuhan marah aku ke, Allah banyak dosa kot. Yeah. Tapi kita lupa kadang-kadang itulah nak menggugurkan dosa kita sebab kita jarang-jarang istighfar. Tapi selagi Ustaz, baik sangka dengan pasangan. Sama ada dengan suami ke dengan isteri. Kadang-kadang ialah balik lewat malam dia syak dah. Oh, balik lewat malam syak dah. Ada cawangan dibukanya. Ataupun bunyi handphone tu kadang-kadang dah, SMS awet mana pula datang ni kan. Jadi kadang-kadang Ustaz, apa komen Ustaz tentang baik sangka dengan pasangan ini Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat saya Ustaz Fauzi Mustafa. Seterusnya kepada sidang penonton di studio dan di rumah, saya terus respon kepada persoalan yang diajukan tadi, iaitu baik sangka mula-mula dengan Allah, kemudian bagaimana baik sangka dengan pasangan kita. Jadi pertama, kenapa kita perlu sangka baik dengan Allah, ya? Sangka baik dengan Allah ni bagaimana ya? Yang pertama, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ujian, musibah, walaupun perit dan sakit, tetapi kita yakin, kita sangka baik bahawa di sebalik keperitan dan kepedihan itu ada kemanisan, ada suatu anugerah yang Allah nak beri yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya, kita kena sangka baik bahawa doa itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak boleh kita berdoa dalam keadaan kita, doa ni diperkenankan atau tidak. Kena sangka baik dengan Allah, Allah akan perkenankan doa kita. Kalau kita berusaha, misal katakan, kita berusaha bekerja dengan gigih dan sebagainya, sangka baik bahawa Allah akan beri kejayaan kepada usaha kita. Itu paling penting, ya. Kemudian kita kata, kenapa kita perlu sangka baik dengan Allah? Mudah saja, sebab Allah memang baik. Allah memang baik dan kita kena sangka baik dengan Allah. Pertama, yang kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala nama-namanya semua baik, ya. Asmaul Husna. Kalau kita tengok, di sana ada Ar-Rahman, di sana ada Ar-Rahim, di sana ada Al-Afu dan sebagainya, semua pemaaf, pengasih, penyayang dan sebagainya. Dan kalau kita bayangkan seorang ibu, katalah seorang ibu yang paling sayang kepada anaknya, Allah lebih sayang hambanya daripada seorang ibu mengasihi anaknya. Pernah satu ketika, ya, diceritakan Ustaz Fauzi, bagaimana dalam satu peperangan dikumpulkan para tawanan tu, ada tawanan wanita yang tiba-tiba dia melihat anaknya yang terpisah, langsung disusukan anak di depan Rasulullah. Rasulullah terus bertanya kepada sahabatnya, kamu dapatikah kemungkinan wanita itu mencampakkan anaknya ke dalam api? Tak mungkin, sebab nampak sayang ibu itu kepada anak. Kemudian Rasulullah kata, Allah lebih sayang hambanya daripada ibu itu mengasihi anaknya. Jadi
Kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang mengatakan bahawa kalau kita datang sehasta, Allah datang kepada kita sederpa. Kalau kita datang kepada Allah secara berjalan, Allah datang kepada kita secara berlari. Ini sangka baik kita. Ya? Yang pertama, Allah ikut sangka hamba-Nya. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Ini penting. Allah mengikut sangka hamba-Nya. Jadi kalau kita sangka baik selalu dengan Allah, Allah akan ampunkan dosa kita, Allah akan makbulkan doa kita, Allah akan bagi kejayaan, kita akan dapat baik. Ya, ini penting, ya, beradabnya kita dengan Allah. Sekarang orang sebut, Ustaz, law of attraction, hukum daya tarikan. Maksudnya kalau kita baik, kita akan menarik kebaikan. Kalau kita orang baik, kita akan nampak kebaikan. Inilah yang kita katakan apabila kita berdoa. Selalunya kita kata kalau kita berdoa, kita kena jaga adab-adab dalam berdoa. Menghadap kiblat, ada wuduk dan sebagainya. Tetapi kita lupa kadang-kadang adab hati kita. Adab hati kita kena yakin doa itu dimakbulkan. Bagaimana nak yakin supaya doa itu dimakbulkan? Mesti kita sangka baik. Ini pertama, ya, sangka baik dengan Allah tadi. Sangka baik dengan Allah inilah modal untuk kita bersangka baik dengan pasangan kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya kita sangka baik. Kita sangka suami kita, isteri kita sentiasa setia dengan kita. Kita sangka baik bahawa isteri kita akan memberi ketaatan kepada kita, tak curang dengan kita dan sebagainya. Itu penting, sangka baik tu, ya. Kita jangan sangka-sangka yang buruk. Kerana apa? Kerana Allah perintahkan. Cuba kita tengok dalam surah Al-Hujurat, ya, kita tengok, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, ya, maka minadh-dhanni, ya, kamu kena hindarkan, jauhi sangka-sangka. Kenapa? Inna ba'da-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Kenapa kita prasangka pada pasangan kita? Kalau kita tanya, ya, kenapa kita prasangka pada pasangan? Timbul daripada kebimbangan kita, ketakutan kita. Takut dia tak setia, bimbang dia tidak cinta kita lagi dan sebagainya. Baik, cuba kita tengok data-datanya. Mengikut kajian psikologi, ini, ya, ketakutan kita katalah 100%, tak, 60% daripada ketakutan kita tak beralasan langsung. Yang tak logik betul, 60%. 20% lagi ketakutan kita, kebimbangan kita yang melahirkan sangka buruk tadi, 20% yang masa lampau. Yang kita tak boleh buat apa-apa lagi dah masa lampau dah. Apa yang kita kenang-kenangkan, kita akan disengat 2 kali dengan satu perkara yang pahit masa lampau. Satu, waktu tu. Yang waktu ni kita kenang-kenang tu, sekali lagi tak guna, 20%. 10% lagi ialah perkara-perkara yang kita tak boleh buat apa-apa dah. Kita tak boleh buat apa-apa dah. Contohnya kita kena redha. Masalah ni kadang-kadang kita tak boleh selesai. Contoh, kita kena sakit, diabetes kata. Macam mana? Kita kena live with, orang putih kata. Kena hidup dengannya. Tak boleh. Dan baki 10-5% itu saja yang kita nak bimbangkan dengan pasangan kita. Dan apabila kita sangka baik, hati kita tenang. Kita tidak ada tajasus, selidik-selidik, tengok handset, apa dia punya inbox, kita tengok, wah tak tidur dia. Bila dia keluar saja kita cek dengan kawan dia, dah sampai pejabat dan sebagainya. Orang yang sangka buruk ni terseksa. Muka dia kerut, hilang wajah dia, hilang keserian wajah dia. Sebab tu orang kata bila hati baik wajah cantik, ya. Sebab itu kalau kita dah tua ni, ya, kita akan lebih tua kalau banyak sangka buruk. Yang kata kita tidak sangka baik dengan kawan kita. Ini penting, ya, dengan pasangan kita, itu penting, ya. Itu Ustaz, ya, kalau itu. Okey, saya tertarik dengan peratusan tadi, Ustaz. Ya. Artinya 10% saja yang betul buruk sangka ni, ya, kan? ya. Ada sikit saja. Sikit saja. Allahu Akbar. Cuma Ustaz, ini nak beritahu Ustaz, hari ini dunia Facebook, Ustaz. Ya. Dunia Twitter. Saya tak tahulah pakcik-pakcik depan saya ni ada Facebook tidak. Saya rasa ada orang lebih ada kot. Ya. Jadi nak beritahu Ustaz, kadang-kadang kita pun buruk sangka. Asyik dia melayan Facebook je. Ya. Boleh tak datang sebab ada Facebook depan tu melayan sampai tengah malam dia melayan. Jadi ada tak kebimbangan tu yang boleh menyebabkan dia boleh buruk sangka, Ustaz? Ya. Satu je, kalau kita dalam hubungan suami isteri, yang pertama, kita isteri jangan buruk sangka pada suami. Suami jangan buruk sangka pada isteri. Itu penting. Dan satu lagi, jangan kita menyebabkan menjadi bahan untuk buruk sangka pasangan kita. Tak boleh juga, kan? Kita sendiri mendedahkan diri kita kepada buruk sangka isteri kita. Misal kata, kita layan SMS kita tengah-tengah malam. Ni apa? Nak kata bisnes ke apa? Kata, orang dah mula buruk sangka. Selalunya kalau kita kata kita keluar balik dalam ini, tetapi selalu sangat balik malam. Tentu ada sebab. Yang ini yang kita kata, kita bukan saja
kita jangan buruk sangka pada pasangan kita, pertama. Yang kedua, kita jangan jadi bahan untuk diburuk sangka oleh pasangan kita. Pernah Rasulullah SAW, dia jalan dengan isterinya yang baru dikahwini. Kemudian ada 2 orang sahabat Ansar di tepi itu. Rasulullah beritahu, ini isteriku yang baru aku nikahi. Para sahabat kata, tak apa, kami takkan ada apa-apa sangka. Tak ada. Kerana fitnah itu boleh datang bila-bila saja. Ya. Jadi itu Rasulullah, ya, orang yang sadiqul masduq, benar lagi dibenarkan. Kita para suami begitu juga, ya. Jangan menimbulkan kecurigaan isteri kita. Dan isteri juga kena jaga supaya jangan terima tetamu yang tidak disukai oleh suami kita. Itu ada dalam syariat. Kita kena jaga harta suami kita di rumah kita dan sebagainya. Itu kena protect. Kita kena kawal. Itu yang dikatakan kita jaga supaya jangan timbul sangka buruk tadi. Artinya suami-suami semua janganlah simpan handphone dalam kilah kain ni. Jangan mencurigakan Ustaz kan? Apa salahnya letak atas meja biar nampak semua kan? Okey, tuan-tuan puan-puan, kita masih orang kata apa membincangkan topik baik sangka. Apa kata kalau kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dengan baik sangka. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Baik Sangka. Dan kita teruskan program kita seperti biasa dengan soalan-soalan penonton daripada Karya Masjid Jamek Kampung Kuala Medan Lepih Pahang. Kita ambil soalan pertama, silakan kalau ada. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni kita kena banyak bersyukurlah kepada Allah SWT. Ya. Kerana kita dianugerah oleh Allah SWT pasangan masing-masing. Ya. Jadi dalam pasangan masing-masing itu terdapat jugalah segelintir suami ni dia tak pernah mengucapkan terima kasih kepada isterinya. Ya. Kerana sedangkan isterinya banyak membantu dia, dari segi masak dan mengemas pakaian, mengemas rumah dan sebagainya. Yeah. Jadi perkara begini memang tidak eloklah dari segi agama kita. Yeah. Dan saya nak tunjukkan soalan ini kepada ustaznya. Apakah komen ustaz tentang orang yang sebegini? Yeah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih daripada Kuala Lepih Pahang ni. Ya. Sebenarnya itulah Ustaz, kadang-kadang kita lihat kalau isteri itu suri rumah sepenuh masa, bekerja 24 jam Ustaz. Ya. Bukan kata bekerja 24 jam, malah dikerjakan lagi oleh suami-suaminya. Jadi kadang-kadang nak cakap sepatah thank you tu, 2 huruf Ustaz, thank you, thank you. Payah. Orang kata ego lelaki, ego suami. Betul ke Ustaz? Silakan komen. Ya, pertama saya ingin menegaskan syukur ini mesti diucapkan. Kalau kita tengok dalam syariat kata syukur ni ada 3 bahagian. Yang pertama syukur dengan qauli, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau dengan Allah lah, kalau dengan manusia kita berterima kasih. Dan kena ingat bahawa siapa yang bersyukur kepada Allah dia mesti berterima kasih kepada manusia. Itu penting. Syukur itu dengan qauli, dengan lidah, dengan ucapan alhamdulillah semuanya. Yang kedua, syukur dengan fi qalbi, dengan hati kita. Iaitu kita merasai betul yang isteri kita ini adalah anugerah untuk kita. Sukar untuk dulu. Cuba kita reflect balik, kita kenang balik 20-30 tahun dulu susah kita nak dapat seorang isteri. Kadang-kadang istiqarahnya, puaslah kita buat bermacam-macam cara untuk dapatkan suami ataupun isteri yang sekarang. Kemudian bila Allah anugerah, inilah jawapan kepada doa kita. Istiqarah kita yang dulu kita buat. Jadi bila kita dapat, ini anugerah daripada Allah, ini amanah daripada Allah, hendaklah kita jaga sungguh-sungguh. Ini bukan hak kita. Isteri kita bukan hak kita. Suami kita bukan hak kita. Ini adalah amanah daripada Allah. Kalau amanah, kita jaga sungguh-sungguh. Kita jaga fizikalnya. Kita tak pukul. Kita tak sakiti. Kita jaga perasaannya. Kita belai. Kita dengar suara hatinya. Begitu juga pemikirannya. Sentiasa kita isi dengan ilmu. Begitu juga jiwanya. Kita kena bela. Itu. Yang ketiga, kita kena syukur dengan apa? Fi'li, dengan tindakan. Macam mana katakan tindakan atas isteri yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Ya, kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan isteri buat kita ataupun suami buat kita dengan tujuan. Dengan tujuannya apa? Tujuannya berkaitan dengan tujuan hidup kita.
kalau kita kata apa tujuan hidup? Tujuan hidup dua saja. Yang pertama, untuk menjadi hamba Allah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Hamba Allah kita nak jadi baik, khalifah di muka bumi kita nak beri kebaikan. Dan ini adalah tugas yang berat. Yang diamanahkan pernah diberikan kepada langit bumi dah tolak. Tetapi manusia yang sanggup pikul dia. Tetapi Allah tahu, untuk mengikul amanah ini perlukan teman. Sebab itu suami diciptakan untuk isteri, isteri diciptakan untuk suami seperti Adam dan Hawa. Kenapa? Untuk memikul beban berat ini. Sebab itu dalam Islam, apabila seorang telah bernikah, separuh daripada agama dah selesai. Sehingga separuh lagi untuk diselesaikan. Kenapa? Dia dah ada teman. Jadi kita kena tahu bahawa isteri kita adalah teman hidup kita untuk beribadah, yang mana ibadah itu akan membawa kepada syurga. Kalau itulah kita sentiasa mengucap sayang, kita mengucap cinta dan sebagainya. Tirulah Rasulullah SAW, insan yang paling romantis, yang mana kadang-kadang memanggil Siti Aisyah dengan panggilan Humaira, dan sebagainya. Ini kita boleh buat dalam rumah tangga kita. Itu penting, Ustaz. Ya. Bukan payah, Ustaz. Bukan payah. Kan dia masak sedapnya. Tu je kan. Sedapnya. Cukuplah. Jadi tapi kadang-kadang Ustaz, orang kata mengatakan saya syukur dalam hati. Tak boleh. Kena 3 tadi serentak. Dengan perkataan, dengan perbuatan dan dengan hati kita. Ya. Okey, Ustaz, kita ambil lagi soalan yang kedua saya daripada orang lebih Pahang ni. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi nak respon daripada tadi lah Jadi peringkat permulaannya kita kalau kahwin kan bukan main lah seronok kan. Rasa cinta main lah. Kalau naik motor tu rapat ni kan. Tapi bila-bila dah dapat anak, tambah-tambah lagi dapat cucu, mula dah renggang ni kan. Jadi macam mana rasanya, macam mana soalan saya, macam mana nak mengekalkan rasa cinta sampai ke akhir hayat. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Ini pun betul Ustaz. Kadang-kadang bila dapat anak duduk tengah-tengah. Suami tengah-tengah, anak mati isteri. Jadi dah renggang dah. Dari segi tempat tidur dah renggang dah. Jadi kadang-kadang naik kereta pula Ustaz, yang duduk sebelah suami tu, memandu tu, anak yang dewasa. Isteri dekat belakang. Jadi kadang-kadang isteri pun naik bas pun juga. Isteri naik bas. Mak naik bas. Jadi kadang renggang Ustaz. Macam mana kita nak kumpulkan balik rasa cinta sampailah mati bersama? Silakan Ustaz. Jadi petua kita mudah saja. Untuk mengekalkan rasa cinta, kita kena cinta terlebih dahulu yang maha kekal, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tu mesti menjadi asas dan teras cinta dalam rumah tangga kita sebagai orang Islam. Sebab tu kalau kita lihat dulu kalau kita bernikah, orang kata bina apa? Bina masjid. Bina masjid itu rumah Allah. Jadi kita bila bernikah, misalnya kata di situlah halalnya kita dengan nama Allah. Jadi untuk mengekalkan cinta itu, Allah tu sentiasa ada ataupun sentiasa berperanan. Misal kata memanglah Allah berperanan, tapi kita yang membesarkan Allah dalam rumah tangga kita. Tengok solatnya, tengok zikirnya, tengok baca Quran di rumah kita macam mana. Jadi itu yang penting. Bukan setakat kita kahwin dulu, cari Islam, lepas tu lahir anak, lepas tu mati nanti. Itu saja Jadi mesti kita lihat. Yang kedua, untuk kita mengekalkan cinta dengan betul-betul bercintalah berkali-kali. Nanti berkali-kali dengan orang yang sama. Artinya kalau kita kata apa? Berkali-kali maksudnya kita kata kalau kita nak cinta, kita mesti kenal. Betul? Tak kenal maka tak cinta. Silapnya kita ialah apabila 20 tahun kita berkahwin, 30 tahun, kita guna fail lama yang kita kenal dulu, zaman kita remaja dulu mengenal dia. Salah. Kita kena faham bahawa yang manusia sentiasa berubah. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berubah. Jadi apabila berubah, kita kena kenal perubahan suami kita, kena kenal perubahan isteri kita. Kalau dulu misal kata masa dia badan sihat, sekarang mumpul 50 dah ada diabetes sikit, kolesterol sikit. Kalau dulu dia suka makan daging, sekarang dia ubah dah sebab nak jaga kesihatan dia. Dulu kalau dia suka pakai baju yang terang benderang sekarang dia dah warna yang lain. Jadi ini kita kena jaga. Begitu juga suami. Kena berkenal berkali-kali isteri dia. Selalu membaharui perkenalan. Dan ini perlukan komunikasi yang harmoni. Tanya, abang suka apa? Adik suka apa? Dan sebagainya. Ini yang paling penting. Jangan gunakan fail lama yang dah lapuk untuk kita bercinta berkali-kali. Tak mungkin. Kita kena bercinta berkali-kali, tapi kita kena kenal berkali-kali juga. Dan saya nak bagi tahu ini fitrah manusia. Bila dah sampai 30, 40 tahun berkahwin, kita dah sampai ke tahap yang dikatakan menopause dan andropause. Dah sampai dah tahap itu Bagi perempuan menopause, bagi lelaki andropause.
Andropause ni macam mana? Dia akan ada perubahan hormon yang kata testosteron. Dia ada perubahan yang menyebabkan perubahan biologi yang akan memberi kesan kepada psikologi dan perasaan dia. Dia ada perubahan. Jadi orang lelaki macam mana? Dia akan berubah dia punya hobi, dia punya minat tiba-tiba berubah. Dan dia mula ragu, pilihan dia betul atau tidak? Ini serangan psikologi. Waktu tu dia dalam keadaan kalau dia tak jaga sungguh-sungguh, dia itu yang bercari cawangan baru tu macam-macam dia datang dia daripada macam-macam dia. Yang kedua, orang yang perempuan yang menopause pula, dia lebih kepada introvert, dia ke dalam. Kalau lelaki tadi dia extrovert, keluar, perempuan ni lebih kepada introvert. Maksudnya dia mula memikirkan tentang diri dia. Dia nak kewangan sendiri, dia nak rumah semua dia nak buat sendiri dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau kita dalam keadaan yang diuji dengan andropause tadi dan menopause tadi, kalau kita tak betul-betul bergantung kepada Allah, itu masalah. Sebab itu sebagai tips kita lihat bagaimana kita tengok Imam Syafi'i, cerita Imam Syafi'i sikit Ustaz Imam Syafi'i ketika umur dia 40 tahun. Imam Syafi'i seorang yang tangkas, pemanah, penunggang kuda yang hebat. Dia sihat, tapi 40 tahun dia mula pakai tongkat. Dah pakai tongkat dah. Orang tanya, "Ya Imam, kenapa engkau bertongkat sedangkan kau sihat, tangkas badan lagi, tak ada apa-apa sakit?" "Aku ingatkan diriku bahawa pecutanku sedang menuju akhirat dengan laju." Artinya Imam Syafi'i waktu tu dah masuk gear 5 dah untuk menuju kepada Allah. Dah betul-betul serius dengan baca Qurannya, dengan solat, dah serius dan sebagainya. Bayangkan, itulah yang boleh menjadi benteng daripada serangan-serangan jemu, bosan dengan pasangan tadi apabila kita ikat cinta kita dengan Allah. Kita jangan sampai 45 tahun cari tongkat juga. Tongkat Ali. Jadi ini masalah kita. Jadi carilah, kembalilah kepada cinta yang kekal iaitu Allah. InsyaAllah Allah akan berkuasa untuk mengekalkan cinta kita. Okey Ustaz. Kita lagi satu lagi soalan ketiga daripada penonton. Silakan kalau ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Si suami ni, para suami, kalau dekat rumah, dia senyap, membisu, kurang bercakap. Walaupun kita dah gurau-gurau dengan dia pun, dia tetap macam tu juga. Tapi kalau di luar, dia dengan kawan-kawan, dia ketawanya. Bukan main. Jadi saya nak minta komen Ustaz lah. Okey. Terima kasih bertanya. Saya nak jawab Ustaz, boleh tak? Silakan. Bagus soalan ni. Jawapan saya ialah mungkin kawan-kawan kat luar ialah raja-raja lawak lah. Cium ketawa berdekah-dekah tu. Jadi apa komen Ustaz? Silakan Ustaz. Pada pengamatan dan pengalaman kita lah. Ini tak ada kajian tapi pengalaman kita. Lelaki dia memang masa bujang dia hurah-hurah, dia suka gelak-gelak dia suka cakap ni. Tapi bila dia kahwin, bila dia menikah, slow sikit. Anak seorang, slow lagi. Anak 3 orang dah slow, makin senyap kalau di rumah. Jadi lelaki yang hurah-hurah tadi, bila beban tanggungjawab bertambah, dia jadi slow. Orang perempuan lain pula. Orang perempuan sebelum kahwin dia senyap. Bila kahwin, dah anak 1, dia mula riuh sikit. Bila anak 2, 3, lagi riuh dan sebagainya. Jadi itu pengamatan biasa. Tetapi kenapa tadi terjadi, macam pertanyaan abang tadi, dekat dengan kawan-kawan gelak, tapi dekat rumah jadi senyap. Pertamanya saya ingin tekat dengan dia bahawa kadang-kadang terjadi bila isteri, kita tengok bab lelaki dulu. Saya bukan nak menyebelahi lelaki, tetapi kadang-kadang isteri tidak menjadi pendengar yang baik dah. Tak jadi pendengar yang baik. Sedangkan kalau kita tengok the first duty of love is to hear. Tugas cinta yang pertama ialah menjadi pendengar. Kekasih yang baik adalah menjadi pendengar yang baik kepada kekasihnya yang lain. Jadi kita jadi pendengar. Sebab itu kalau isteri kadang-kadang, kalau suami cakap sikit potong, suami cakap sikit pangkah, ataupun akhirnya apa kata suami, kalau cakap jadi gaduh, lebih baik diam. Itu mungkin saya lihat. Jadi kita tak jadi pendengar. Walaupun kadang-kadang cerita tu diulang-ulang berkali-kali, kita menjadi pendengar yang baik itu penting. Itu sudut isteri lah. Kenapa pula isteri ni tak mau jadi pendengar yang saya katakan tadi Yang kenapa tadi? Isteri suka subjek-subjek yang ke dalam tadi. Subjek dah tak sama, tak match dah. Suami dia nak cerita dengan karier dia, selalunya kerjaya dia lebih berjaya, kadang-kadang dah umur 40 50 ni, dia nak cerita luar ini, perkembangan ini. Dia nak cerita yang di luar, tapi
suami isteri pula nak cerita ke dalam apa rasa dia nak sebagainya. Sebab tu kadang-kadang ya isteri dah rapat ke masjid dan surau. Oh, suami masih orang lagi. Jadi subjek tu dia tak match ya, tidak ada je. Jadi macam mana? Inilah yang saya katakan ya, yang apa yang paling penting dengar betul-betul ya, kalau benar-benar kita sayangkan pasangan kita. Manusia perlu didengar cakapnya seperti mana dia perlukan makanan. Kalau kita tak dapat makanan, kita lemah betul. Sebab itu kalau tak ada orang yang mendengar cakap kita, kita akan jadi lemah. Lemah emosi kita dan sebagainya. Sebab itu, Ustaz tadi dah kata bagi satu clue, buang ego. Buang ego. Ego suami ketara sebab dia selalu orang boleh cakap ni. Ego isteri ada juga. Dia sabotaj pelan-pelan. Dia orang kata perang dingin ya, senyum sejak-sejak. Jadi apa yang menyebabkan kadang-kadang perbualan tu ada? Seolah-olah lelaki bila dia balik, aku yang paling sibuk, aku yang paling penting, aku yang lebih susah, aku yang lebih banyak kerja. Begitu juga isteri kata, saya yang paling banyak kerja, saya yang paling susah dan sebagainya. Bila ego dengan ego ni bertembung, maka senyap. Tak nak bercakap lagi. Sebab itu leburlah takbur kita. Orang yang ego ni kerana dia tak nampak kebesaran Allah. Sekali lagi saya katakan, sebab itu apabila kita melebur takbur tadi dengan kita solat, berjemaah di rumah, ya baca Quran dan sebagainya, kita boleh bersahabat dengan pasangan kita. Dengar ya, kena bersahabat dengan pasangan kita. Ya, bukan bersahabat di luar saja, tetapi isteri kita, suami kita kena menjadi sahabat kita. Insya-Allah harmoni. Artinya Ustaz, kadang-kadang kita tak faham Ustaz apa topiknya, tak boleh nak ikut, kita buat-buat fahamlah. Janji dengar. Janji dengar, betul. Pendengar yang baik. Sebab kadang-kadang laki-laki Ustaz, suami ni kadang-kadang topiknya politik, topiknya bajet, topiknya kereta, tapi perempuan topiknya barangkali artis, ya. Topiknya aksesori, rantai, gelang, ya, ataupun cucu-cucu je topiknya. Jadi kita jadi pendengar baik. Apa pun Ustaz, kita berehat sekali lagi dan kita bertemu selepas ini insya-Allah. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي. Alhamdulillah, terima kasih sebab anda memang baik sangka dengan kami dan anda sabar setia sampai ke saat ini. Apapun kita teruskan topik kita baik sangka bersama dengan Ustaz Fahrul pada petang ini dan dengan bersama dengan ahli Qaryah daripada Masjid Jami' Kampung Kuala Medang, Lepeh Pahang. Kita tanya lagi soalan yang seterusnya. Ada tak soalan seterusnya? Silakan. Ayah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah hukumnya isteri yang asyik minta cerai? Sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai. Kita minta pandangan Ustaz. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih bertanya. Ini Ustaz, bila bergaduh minta cerai. Bila bercerai tu artinya bergaduh dulu tu. Berapa bergaduh. Cepat sangat ceraikan aku. Ceraikan aku, lepaskan aku, bebaskan aku. Aku dah memang bergaduh sikit je. Kadang-kadang benda tu remeh-temeh je. Silakan Ustaz, apa komen? Pertama sebelum saya respon kepada soalan tu, ingin saya mengimbau sejarah ya. Dalam sejarah kita lihat bagaimana Siti Asyah ya, isteri kepada Firaun ya. Siti Asyah seorang isteri yang solehah. Sedangkan Firaun ialah laknatullah, sejahat-jahat manusia. Siapa yang tak kata Firaun jahat, dia jahat. Ya? Jadi kalau kita lihat bagaimana Siti Asyah boleh menjadi isteri yang solehah walaupun suaminya sejahat-jahat manusia. Jadi tertolaklah kalau ada orang mengatakan, Ustaz, macam mana saya nak jadi isteri solehah kalau suami saya jahat? Tertolak kerana ada dalam sejarah Siti Asyah boleh menjadi isteri yang solehah walaupun suaminya sejahat-jahat manusia. Saya bercakap tentang pasangan yang 30-40 tahun kahwin ni, 20 tahun lebih dan sebagainya ya. Kenapa tiba-tiba kita dah bertahan sekian lama, 30 tahun, bukan satu tempoh yang pendek. Tiba-tiba ada perkara nak minta cerai. Tak boleh ke kita sabar dalam bersabar? Dah 30 tahun dah kita, sikit saja usia kita dah orang kata dah senja. Dah dekat dah kita. Takkan kita nak tutup episod hidup kita dengan sesuatu yang buruk. Ya. Dengar peribahasa Melayu kata, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Itu kalau kita silap pasangan dulu. 4-5 bulan kahwin, tersalah pilih. Boleh balik ke pangkal jalan. Tetapi kalau jalan tu dah betul, dah jalan dah 30 tahun, 20 tahun, kalau jalan tu dah benar, jalan tu dah betul, tapi ada rentangan, ada masalah. Apa jawapan dia? Teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan kerana jalan tu benar. Cuma ada masalah-masalah itu datang Allah uji untuk mematangkan kita. Pertama, saya ingin menegaskan ya, isteri yang meminta cerai kepada suaminya
tanpa alasan-alasan yang kokoh, alasan-alasan yang syar'i, maka berdosa dan haram hukum dia. Itu jelas. Haram. Malah dalam ada hadis-hadis yang lain lagi mengatakan bahawa tak cium bau syurga. Ya, ini ya. Lainlah kalau suami itu dah tak tunaikan tanggungjawab dia, ya, tak beri nafkah dalam tempoh sekian, tidak mendidik, tidak ada keserasian lagi dan sebagainya. Itu kalau itu ada, okey. Tetapi itu pun kena melalui proses-prosesnya, Ustaz. Ya, bukan kenapa, contohnya apa hikmahnya kata talak itu, kata cerai itu di mulut lelaki ataupun di tangan lelaki, bukan di tangan perempuan? Kerana lelaki, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia adalah pemimpin yang sepatutnya jiwanya kuat, dia tak ikut perasaan, lebih rasional dan sebagainya. Jadi kalau isteri minta cerai, dia boleh tahan, ya, dia boleh tak beri. Yang ini yang paling baik. Baik, apa langkah-langkah yang terakhir? Kalau cerai ini, dia langkah-langkah terakhir. Saya ingatkan, ya, jangan kita selesai satu masalah dengan satu masalah lain. Ya, seolah-olahnya kita kata macam ni, jangan cuci najis dengan air najis. Nanti merebak najis tu, ya. Okey, kita nampak sikit masalah, minta cerai. Waktu tu suami tengah baran, ya, tengah panas dan sebagainya, bagi 3 sekali. Contoh, itu yang selalu terjadi. Saya pernah berpengalaman berdepan dengan orang yang minta maaf, ya, gila talak ni. Masa marah dia 3 sekali, ya. Lepas tu dah nak balik, susah. Macam mana yang kita katakan, kalau ada macam tu, kena melalui proses yang kita tahkim. Proses panggil wakil sini, wakil ini. Sebelum wakil keluarga, kita cari orang-orang yang menjadi segan, orang segan. Kita pun segan, ustaz tu, isteri pun kita segan. Jadi kita ambil orang ketiga untuk mendamaikan kita. Kadang-kadang minta maaf, ya. Kadang-kadang persoalan tu kecil sangat. Kecil sangat, ustaz, ya. Ada satu berita yang saya baca dulu, bercerai kerana bergaduh stesen TV, ya, remote control, ya. Orang ni nak tengok ni, orang tu, lepas tu bergaduh, cerai. Ya Allah, kenapa? Bila kita terkesan sangat dengan persoalan yang remeh-temeh, artinya jiwa kita kecil. Jiwa kita, umpama saya bawa contoh, garam kalau letak dalam cawan macam ni, kecil, terasa masin. Tapi kita jadikan air ni sebaldi, garam yang sama, dah tawar. Sekolah, setasik, kurang. Artinya kalau kita ada iman yang besar, masalah yang kecil memang jadi kecil. Masalah yang besar pun kita boleh kecil. Sebab itu dalam hidup, jangan pinta hidup yang mudah. Tapi pintalah iman yang kukuh untuk tabah menghadapinya. Jadi kita selalu kuatkan iman. Selalu kuatkan program-program dalam rumah kita. Waktu 30-40 ni, tinggalkanlah yang lain-lain tu. Kita serius dengan Allah. InsyaAllah kita akan ada kekuatan dalam jiwa kita. Kalau ada perkara-perkara kecil, kita boleh pandang sebelah mata saja. Ini penting, ya. Itu penting bagi saya. Itu, Ustaz. Okey, terima kasih, Ustaz. Memang, Ustaz, kadang-kadang benda tu kecil, remeh-temeh. Kadang-kadang, Ustaz, ini saya pernah berlaku, Ustaz, beberapa tahun lepas. Bercerai disebabkan isteri tak dapat tengok bunga api di KLCC pada sambutan malam tahun baru. Marah isteri, suami sibuk cari rezeki kerja. Akhirnya bergaduh, bercerai-berai. Ini tak betul lah. Okey, Ustaz, satu lagi, Ustaz, nak tanya, Ustaz. Kadang-kadang suami isteri dia suka mengungkitkan kesalahan pasangan. Walaupun kesalahan itu sangat kecil, Ustaz. Tapi dia suka ungkit-ungkit. Apa pasangan, Ustaz? Sebab bila ungkit banyak sangat, dia akan jadi hamba, tawar. Jadi kita nampak macam pasangan mesti perfect, mesti sempurna. Apa pandangan, Ustaz? Saya rasa kadang-kadang kita kena tengok juga masalah kecil ni kadang-kadang bukan kecil. Di permukaannya kecil. Tetapi di dalam tu besar, macam orang kata iceberg, tip of iceberg. Yang kelihatan di permukaan tu hanya 5% saja. Tapi dalam tu 90%. Ada perkara-perkara yang memang lama dah tak puas hati. Saya kata ada perkara-perkara yang disimpan. Jadi cari sebab je kecil-kecil dan sebagainya. Jadi ini saya nak ingatkan. Bahawa dalam usia yang orang kata midlife crisis, krisis pertengahan umur macam ni. Ini kata bila pernikahan tu dah 30-40 tahun, dia dah ada satu krisis, ya. Yang kata sidang penonton di rumah pun boleh kongsi, ya. Midlife crisis namanya, krisis pertengahan umur. Yang mana waktu itu tarikan biologi, tarikan seks sudah jadi hambar. Ya. Sebab manusia ni misal kata bila tua, dia tulang dia lemah, daging dia, kulit dia dah kedut, dan sebagainya. Waktu itu bisa kata tarikan seksual dah kurang, ya. Apa lagi yang mengikatkan kita, yang sebagainya. Ini yang kita kena cari. Ini yang kita cari, bahawa kedua-dua pasangan hendaklah saling memandang antara satu sama lain dengan pandangan mata hati lagi.
Jangan pandang dengan pandangan nafsu lagi dah. Ya. Contoh ya, suami kena lihat isteri dengan pandangan mata hati yang lebih tersirat, yang lebih hakikat. Contohnya, dia tengok suami dah tak ada, isteri dah tak ada shape. Ya, orang kata dah sama saja macam tu, tak ada macam dulu kita tengok tapi kita kena lihat yang tersirat. Oh, dia tak ada shape ni kenapa? Dia mengandungkan anak-anak kita. Berapa anak dah? 7 orang. Dia yang mengandung, dia yang menjaga, dia melahirkan. Byline kita, bintinya kita. Ya, kita tengok, oh susah. Kita tengok, jangan tengok body, tengok budi. Ya, itu yang tersirat tu. Jadi bila kita tengok dah tu, wah, kesalahan dia kecil dibandingkan budi dia yang banyak. Sekarang ni kita nampak yang kecil tu jadi besar sebab kita tak nampak yang banyak tu. Sebab kita tak syukur. Begitu juga isteri bila pandang suami, tengok apa ni rambutnya. Kadang-kadang dah putih, kadang-kadang tak ada rambut langsung. Jangan tengok itu dah tak handsome, dah tak macho, tetapi kita tengok, oh, rambut yang putih tu, yang botak itulah yang memikirkan selama ni keluarga kita, nak menyara hidup keluarga kita, susahnya dia. Nampak sesuatu yang tersirat. Yang ini akan memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu apabila kita diuji dengan perkara-perkara yang kecil dalam rumah tangga kita, nampak macam kecil tetapi kita kena cepat-cepat. Itu yang dikatakan hukum 24 jam. 24 jam. Maksudnya 24 jam, dalam masa 24 jam tu cari untuk bertegur sapa semula. Jangan biarkan dia lebih daripada itu. Kalau suami dan isteri dah lebih daripada 24 jam, dia jadi masuk angin dah jadi sukar. Sebab itu dalam rumah tangga kita kena ada program-program yang sudah menjadi rutin dan budaya. Contoh, kita ada solat berjemaah. Memang ada. Ada makan berjemaah. Memang ada. Jadi bila dah gaduh tadi waktu zuhur dan waktu maghrib nanti nak sembahyang jemaah, mesti nak cium tangan, betul? Lepas tu ataupun dah kena minta maaf. Jadi kita pun rasa tak malu. Itu yang paling pentingnya. Sebab bukan senang nak meluntur ego ni. Tapi bila ada program, insya-Allah waktu itu kita boleh. Ini yang paling penting. Jadi saya kita melihat dengan pandangan mata hati dan cari Allah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Antara hubungan makhluk dengan makhluk mesti ada Khalik yang menyatukannya. Itu penting. Mesti ada Allah yang menyatukan kita. Supaya kita ada same wavelength. Suara yang sama dan rasa yang sama dalam rumah tangga kita. Okey, Ustaz, itulah yang disebut dalam Al-Quran. Ada mawaddah, ada rahmah, ada sakinah dan sebagainya. Itulah yang akan menyuburkan kembali rasa cinta antara suami dan isteri. Apa pun, Ustaz, kita berehat lagi, Ustaz, boleh Ustaz? Bagi Ustaz penat tadi kan. Kita jumpa kembali selepas ini dengan tajuk kita Baik Sangka, insya-Allah. Salli wa sallim daiman abada ala habibika daiman. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Dah sampai pada blok terakhir kita pada petang ini membicarakan topik baik sangka dalam Al-Kuliah secara langsung. Apapun Ustaz, kita masih lagi bersama dengan penonton kita di rumah. Ustaz, kadang-kadang kita dengar Ustaz, biasa stres ini dikaitkan di jalan raya Ustaz kan. Tengok orang bawa kereta slow, kita stres sebab kita nak cepat. Kadang-kadang kita lihat stres ni berlaku di pejabat. Banyak kerja bertimbun-timbun, filenya kita pun stres. Kemudian pula kata apa, blackout pula elektrik, alamak stres. Ataupun kita pergi kedai makan stres sebab makanan dah habis dah. Tapi kenapa di rumah boleh berlaku stres juga? Pening kan? Kadang I stres lah dengan suami I, dia pula I stres dengan isteri I. Kenapa boleh stres? Apa sebabnya? Silakan Ustaz. Terima kasih. Stres ni adalah satu tekanan dan stres ini sudah jadi problem besar pada masyarakat moden sekarang. Stres sebenarnya lebih bahaya daripada virus yang menyebabkan penyakit-penyakit dalaman, ulcer kadang-kadang, semua batu karang kadang-kadang itu Baik, stres ni ada dua puncanya. Satu, stres yang datang daripada luar macam Ustaz Fauzi tadi kata daripada fail yang bertimbun, kenderaan di jalan raya. Tapi stres dalam rumah tangga ni kebanyakan yang datang daripada dalam diri. Iaitu rasa tidak dihargai, rasa tidak disayangi, rasa dilupakan oleh pasangan kita, oleh isteri kita. Sedikit stres penting. Sebab tu kalau kita kaji dalam buku-buku tentang stres, dia kata manusia hidup mesti ada stres. Stres yang sedikit perlu untuk kecemerlangan kita dalam hidup. Sebab bila stres, kita datang untuk perform ataupun untuk tunjukkan yang kita kata boleh bekerja dengan baik. Sedikit stres. Tapi kalau keterlaluan stres, ini menimbulkan masalah. Jadi orang yang stres sebenarnya, kalau dalam rumah tangga ini stres yang keterlaluan, dia akan menyebabkan tersiksa dua kali. Jadi fikir dua kali lah sebelum stres. Sebab orang stres tersiksa dua kali. Satu, stres waktu perkara yang dia sangka tu belum berlaku lagi.
Dia tak nampak bukti lagi tapi dia dah buruk sangka. Suami macam ni, dia reka, isteri macam ni, dah stres. Ya, dah bimbang, dah takut dan sebagainya. Itu satu. Dua kali apabila perkara itu benar-benar berlaku. Tadi sebelum berlaku, bila benar-benar berlaku lagi stres. Jadi bayangkan, orang yang stres rugi. Kenapa stres timbul dalam perhubungan akibat tak baik sangka ni? Satu, hilangnya sikap percaya mempercayai di kalangan suami isteri. Ingat ungkapan ada mengatakan bahawa dipercayai lebih utama daripada dicintai. Jadi kalau kita mencintai suami kita, suami mencintai isteri, itu nombor dua. Tetapi mempercayai pasangan kita lebih utama. Kerana berapa banyak pasangan, berapa ramai pasangan yang bercerai, walaupun ada cinta, tetapi kerana tidak ada sikap percaya, mempercayai. Ya? Kenapa kita tak percaya? Dua. Satu, yang kita tak percaya pada pasangan kita. Yang kedua, kita tak percaya dengan diri kita sendiri. Jadi selalunya kita tak percaya pasangan kita macam mana, terasa macam-macam negatif pada pasangan kita. Yang kedua, tak percaya pada diri sendiri. Aku ni gemuk ke? Aku ni dah tak cantik ke? Aku ni tak pandai ke? Macam-macam timbul. Sebenarnya, tak percaya pada diri sendiri inilah yang menyebabkan kita tidak percaya kepada pasangan kita. Kenapa kita perlu cemburu kalau kita tahu kita cantik? Contoh. Kata, macam mana nak kata saya cantik? Dengar, suami yang sebenar, dia bukan mencari isteri yang cantik. Tetapi dalam perjalanan rumah tangga, dia sentiasa mencari kecantikan isterinya. Mana sudut-sudut yang tentu. Dan cantik ini lebih kekal dan abadi. Ya, ini penting. Ya. Kalau ada rasa kita tak percaya kepada pasangan kita, tepuk dada tanya hati kita. Apakah itu berpunca daripada tak percayanya pada diri kita sendiri? Sebab itu kadang-kadang prasangka ni, buruk sangka ni bukan sebab pasangan kita tetapi masalah diri kita. What you see is what you get. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Kenapa kita dapat buruk? Kerana kita lihat buruk. Kenapa kita lihat buruk? Kita yang buruk. Itu law of attraction. Sebab tu kalau orang lalu, orang yang baik, dia akan nampak banyak kebaikan di tempat yang sama. Tetapi kalau orang yang jahat ataupun orang yang ada prasangka dan sebagainya, dia pergi mana pun ada prasangka dan sebagainya. Ada benda yang baik, tetapi dia jadi lalat. Dia umpama lalat. Lalat kadang-kadang tubuh badan kita okey semua. Tapi ada sebab sikit, ada tempat kudis, di situ dia tumbuh. Kenapa kita perlu macam tu? Kerana kita tak yakin pada diri kita. Sebab itu, akhirnya kalau kita nak tengok bagaimana kita nak kekalkan sangka baik dengan pasangan kita, perlu kita sangka baik dengan Allah. Sebab itu ibu kepada stress management, pengurusan stres, ibu kepada stress management. Sebab tu kalau kita berpegang kepada ajaran Islam, kita tak stres. Stres sikit tapi terkawal. Apa dia? Ialah solat. Sebab itu apabila Rasulullah minta kepada Saidina Bilal untuk azan, Rasulullah kata, "Arihna bis salah ya Bilal." Rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Artinya solat adalah satu kerehatan. Kita mengadu kepada Allah, kita adukan segala masalah, kita minta kepada masalah. Ini bukan orang Islam saja percaya, orang bukan Islam. Saya terbaca dalam buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, dalam bukunya Stop Worrying and Start Living. Dia kata apa? Mahatma Gandhi kata apa? Kalau saya tidak sembahyang, sudah lama saya menjadi orang yang sakit jiwa. Ya? Apabila kita solat, kita berikan semua pasal Allah, aku tak tahu ya Allah di belakang suamiku macam mana. Tapi aku yakin penjagaanmu ya Allah pada suamiku. Kalau kita tinggalkan rumah kita, suami pula tinggalkan isteri. Aku tinggalkan isteriku untuk jaga di bawah penjagaanmu ya Allah. Dan sebagainya. Ini yang dikatakan tenang. Hasil kita berdoa, hasil kita munajat, hasil kita menyerah seluruh urusan kita kepada Allah. Ini penting. Tetapi kalau kita bersandar pada kekuatan kita, itu yang jadi stres. Ya? Pada Allah takdir, pada kita tadbir. Apabila takdir berlaku, tadbirlah hidup kita. Orang kata, we cannot adjust the wind, but we can adjust our sails. Kita tak boleh kawal arah angin, tetapi kita boleh kawal pelayaran kita. Kalau datangnya penikmat, kita syukur. Kalau datangnya musibah, kita sabar. Dalam dua keadaan pun, kita akan tenang menghadapi hidup ini. Sebab itu bergantunglah kepada Allah. Sandarkan hidup kita kepada Allah. Jangan sandarkan pada kenangan. Ya? Itu yang dikatakan, when God is your friend, who is your enemy? Apabila kita rapat dengan akrab dengan Allah, tidak ada mudarat, tidak ada musuh yang boleh memudaratkan kita. Itulah orang kata paling pokok untuk kita kawal stres kita. Ya Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz, kadang-kadang ni kita nak mulakan balik kadang-kadang. Mungkin belum terlewat lagi kan Ustaz kan? Belum terlewat lagi pasangan-pasangan untuk mulakan balik keceriaan, kecintaan yang agak hambar, pudar sebelum ini, yang sirna. Tapi Ustaz kadang bila nak mula tu, awak dah buat tabiat ke? Dah mula buat tabiat dah. Itu ayat biasa digunakan dalam kamu. 1 minit Ustaz. Ya. Dia kata tidak ada
terlambat dalam istilah kita untuk membuat kebaikan. Dalam ungkapan yang kita dengar selalu, hukama kata, kebaikan perlu dimulakan berkali-kali. Sekali kita buat, sekali kita buat. Jadi tak terlalu tua untuk kita buat sesuatu yang baik, kita mulakan sekarang. Sebab itu, penting. Dalam rumah tangga kita, perlu ada majlis ilmu. Macam Al-Kuliah ini kita dengar, atau ke masjid, ke surau, kita ada. Sebab dengan ilmu kita menyuluh. Oh, baru kita, suami faham agama, isteri faham agama. Sebab tu bahasa kita dah sama. Jadi apabila kita, bila kata contoh ya, suami kita dengar Al-Kuliah petang ni, misal kata kan, kita dah dengarlah dalam studio. Bila balik, oh, dia tahu macam ni. Balik kita buat, oh, ni bukan buang tabiat. Ini hasil daripada majlis ilmu. Tapi kalau suami kita tak dengar, kita yang buat, memang adalah masalah dan sebagainya. Ini yang kita kata, kita kena bersama. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu itu cahaya, manakala kejahilan itu adalah kegelapan yang membawa bahaya. Sebab itu perlu ada selalu majlis ilmu dan kita semarakkan ilmu ini di mana saja. Budaya ilmu. Itu insya-Allah akan menyebabkan kita kuat untuk menghadapi cabaran dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, itulah yang bagi Ustaz Fahrul Muhammad Joy, pendakwah dan juga penulis buku yang hebat berceritakan tentang masalah baik sangka ini supaya kita hadirkan dalam rumah tangga pasangan kita, Ustaz, insya-Allah. Dan terima kasih kepada ahli karah Masjid Jamek Kampung Kuala Medang, Kuala Lumpur Pahang, dan juga anda semua di rumah yang menonton Al-Quran Sejarah pukul 5 sampai 6 petang. Alhamdulillah, sekarang kita akan teruskan lagi insya-Allah pada minggu-minggu hadapan dengan topik-topik yang lain pula. Dan akhir kalam, selamat bercuti bersama dengan keluarga sempena hujung minggu. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tanpa